Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran tasawuf. Sebelum memulakan pelajaran, mari kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu mengenalkan apa dia tajuk pelajaran pada hari ini, cikgu mahu murid-murid meneka melalui gambar yang cikgu paparkan di bawah ini. Apa yang murid-murid lihat melalui gambar tersebut? Di sana ada orang marah. Marah melihat kesenangan orang lain. Marah melihat kejayaan orang lain. Dan ianya berkaitan dengan tajuk yang akan cikgu terangkan pada hari ini, yang akan murid pelajari pada hari ini, iaitu sifat dengki. Sifat dengki. Objektif pada hari ini, cikgu mahu di akhir pembelajaran karang, cikgu mahu murid-murid dapat menghuraikan pengertian sifat dengki satu persatu dengan baik. Murid-murid dapat menghuraikan pengertian sifat dengki satu persatu dengan baik. Sifat dengki. Sifat dengki ialah sifat seseorang yang bercita-cita supaya nikmat hilang daripada orang lain dan berharap orang tersebut ditimpa bala. Sifat dengki ni kita ni panggil jua iri hati, ataupun dalam bahasa English kita ni panggil jealous. Iaitu sifat seseorang itu ia bercita-cita supaya nikmat orang itu hilang. Misalnya si Ahmad melihat kawannya si Abu berjaya mendapat kemenangan dalam peraduan syarahan. Contohnya syarahan, si Ahmad kalah ataupun mendapat tempat kedua. Jadi ia dalam keadaan marah, ataupun kenapa aku kalahnya, sepatutnya aku menangnya. Lepas itu ia dengki dengan si Abu. Dan ia berharap nantinya mudah-mudahan si Abu atunya mendapat balanya, ataupun mudah-mudahan si Abu atunya nanti suaranya bidakahnya, didoakannya indah baik-baik. Maka perbuatan ini adalah tidak baik. Dan kita ni hendaklah menghindarkan diri daripada bersifat dengki. Kalau mahu berjaya macam si Abu itu, si Ahmad hendaklah berusaha lebih lagi supaya dapat berjaya macam si Abu. Seterusnya, dengki seerti dengan iri hati. Macam yang cikgu bagi tahu tadi. Seterusnya, orang yang hasad akan gembira bila mendengar atau melihat seseorang kehilangan nikmat atau ditimpa bala, dan sebaliknya merasa dengki bila mendengar atau melihat seseorang itu mendapat nikmat. Orang yang ada sifat dengki ni, ia akan gembira. Lihat macam gambar yang di tengah-tengah tu. Cuma tu muanya. Ia gembira bila ia melihat kawannya yang didengkinya tu, yang selalu berjaya tu, mendapat kemalangan ataupun ditimpa bala. Contoh kawannya tu ia dapat ikut peraduan tu disebabkan ia mengalami demam. Cuma tu. Jadi orang yang dengki tu puas hati. Cuma tu tak senyumnya tu macam tengah-tengah tu. Lepas tu, bila kawannya itu berjaya, contoh mendapat keputusan cemerlang, lebih tinggi markahnya daripada ia.
ia marah, timbul dia rasa dengkinya kerana kawannya berjaya tu, mendapat nikmat. Maka perbuatan dengki cemana ni adalah salah dan dimurkai Allah. Kalau kita ni mau berjaya macam kawan kita ni hendaklah berusaha. Berusaha. Seterusnya, sifat dengki menjadikan seseorang itu tergamak melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh syarak, seperti membuat fitnah, menghasut, membuat sihir dan sebagainya. Na'udzubillah. Jangan sekali-kali kita ni buat perkara yang tidak baik ni. Timbul rasa dengki arah diri kita ni, jangan sampai tergamak melakukan perkara tu. Kita ni hendaklah berusaha supaya kita ni berjaya macam orang tu jua, bukannya dengan membuat fitnah ataupun menghasut. Dihasutnya kawan-kawannya yang lain supaya jangan di kawan-kawannya tu nya. Diburuk-burukkannya macam-macam cerita. Indah boleh. Ataupun membuat sihir. Ni lagi bahaya. Na'udzubillah. Dibuatnya orang itu menjadi cacat, sakit, supaya orang itu indah dapat berjaya. Maka perbuatan ini adalah tidak baik dan kita ni hendaklah menghindarkan diri daripada bersifat dengki. Dalil. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Yang bermaksud, sifat dengki yakni hasad itu memakan akan amal kebajikan seperti api memakan kayu kering. Orang yang ada sifat dengki dalam dirinya sehingga memfitnah orang, menghasut orang ataupun membuat sihir, maka segala amal kebajikannya itu hilang cuma itu sahaja, seperti api memakan kayu kering. Amal kebajikannya sembahyang, puasa, bersedekah, hilang cuma itu sahaja, seperti api memakan kayu kering. Disebabkan apa tu? Disebabkan sifat dengki arah dirinya, sehingga ia boleh memfitnah orang, menghasut orang lain supaya membenci kawannya yang didengkinya tu. Dan paling bahaya, membuat sihir. Na'udzubillah. Kita ni hendaklah mengelakkan diri daripada sifat dengki ni. Cara supaya kita ni berjaya macam orang yang didengki itu, hendaklah kita ni berusaha lebih supaya kita ni mendapat kejayaan macam ia. Sekian, sampai di sana sahaja penerangan cikgu mengenai dengan sifat dengki. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.